Rimba Star terima ujian sebenar. Tiga 32 pemain bersaing rebut kejuaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi dalam siaran Fokus Sukan yang disiarkan secara langsung dari Studio 3 Radio Television Brunei. Brunei di PMMFC akan meneruskan saingan Liga Singapura di tempat luar esok. Pasukan Brunei di PMMFC akan berdepan Balestier Khalsa di Stadium Jalan Besar Singapura malam esok, sementara perlawanan lain Hougang United FC akan melayani Coats Young Lions di Stadium Hougang, sementara Singapore Armed Forces FC melayan kunjungan Geylang United di Stadium Chua Chu Kang. Beralih ke perkembangan Liga Bola Sepak Kebangsaan Brunei di ST 2011-2012. Majlis Sukan Polis di Raja Brunei meneruskan rentak kemenangannya apabila mencatat kemenangan selesa 5 gol tanpa balas ke atas Rimba Star FC dalam perlawanan yang telah berlangsung malam tadi. Perlawanan berlangsung di Belapanan Padang Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Majlis Sukan Polis di Raja Brunei yang memakai jersey warna hitam membuka tirai jaringan pada minit ke-40 hasil jaringan Faizul Hussein. Keputusan 1-0 itu berlanjutan hingga tamat separuh masa pertama. Enam minit selepas whistle separuh masa kedua dibunyikan, kedudukan terus berubah menjadi 2-0 apabila Khalid Mustafa berjaya menyudahkan hantaran Faizul Hussein ke gawang lawan. Pada minit ke-57, Muhammad Zaim Haji Ahmad tertampan bola ke gawang sendiri selepas cuba menghalang rembatan Khalid Mustafa sekaligus memberikan pendahuluan selesa Majlis Sukan Polis 3-0. Majlis Sukan Polis terus menambah jaringan keempat mereka pada minit ke-59 hasil jaringan Muhammad Zulkhari Haji Muhammad Saleh. Muhammad Nazrin Abdullah melengkapkan kemenangan bergaya Majlis Sukan Polis di Raja Brunei dengan jaringan kelima pada minit ke-78 menewaskan Rimba Star dengan jaringan 5-0. Dari aksi perlawanan tadi, ada baiknya kita saksikan jadual-jadual perlawanan seterusnya. Malam ini akan menyaksikan pertemuan yang dijangka menarik apabila KAF FC akan menentang Kota Rangers di Kompleks Sukan Brakas bermula 8.15 malam. Sementara itu, 3 perlawanan dijadualkan pada Jumaat ini. Sri Sentosa dan Indra SC akan bersaing di Kompleks Sukan Brakas, sementara Muara Vela akan menentang RBA FC di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Brakas. Kedua perlawanan bermula pukul 4.15 petang. Sementara pertemuan Kilanas FC dan Besa FC akan berlangsung di Kompleks Sukan Brakas yang dijadualkan bermula 8.15 malam. Dari bola sepak, kita beralih mengikuti kejohanan Liga Futsal Kebangsaan 2012 yang akan diteruskan lagi malam ini di Dewan Serbaguna Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah Brakas.
Dalam perlawanan pertama menyaksikan pertemuan antara Wong Lei Ang dengan Muhammad Anis Azura. Wong Lei Ang berbaju kelabu Seramai 32 pemain menyertai kejohanan snooker kebangsaan Brunei 2012 yang telah bermula pada Isnin lalu. Semalam diteruskan lagi perlawanan bagi kumpulan B yang akan diadakan di Dewan 2 Biliard dan Snooker Stadium Negara Hasna Bolkiah Brakas. Dalam perlawanan pertama menyaksikan pertemuan antara Wong Lei Ang dengan Muhammad Anis Azura. Wong Lei Ang berbaju kelabu memenangi perlawanan ini dengan kiraan 2-1. Seterusnya perlawanan kedua, Wong Lei Ang juga menang ke atas Haji Muhammad Khairil dengan keputusan 2-0 dan seterusnya mara ke pusingan seterusnya. Sementara itu, pertemuan antara Hasrizam Haji Hassan dengan Rosli Haji Omar menyaksikan Rosli Haji Omar tewas kepada Hasrizam dengan kiraan 2-1 dan Hasrizam mara ke pusingan seterusnya setelah menang dalam perlawanan kedua dengan menewaskan Lim Wei Kok dengan kiraan 2-0. Manakala Haji Muhammad Khairil akan menentukan nasib pada 12 hari bulan nanti selepas menang perlawanan pertama ke atas Serabah Haji Abbas 2-0. Tetapi tewas kepada Wong Lei Ang 2-0 di perlawanan kedua dan akan bertemu Rosli Haji Omar pada perlawanan penentuan untuk mara ke pusingan seterusnya. Format perlawanan menggunakan sistem double knockout. Jadual perlawanan-perlawanan bagi kumpulan C akan diteruskan lagi malam ini, sementara itu perlawanan bagi kumpulan D dijadualkan pada 11 Mei. Liga Perdana Inggeris. Liverpool sedikit sebanyak berjaya menyuntik semangat para penyokong kelab itu apabila berjaya mencatat kemenangan 4-1 ke atas Chelsea di hadapan para penyokong sendiri di Stadium Anfield di sebalik kekecewaan The Reds pada perlawanan akhir Piala FA baru-baru ini. Namun demikian, penghujung musim Liga Perdana Inggeris 2011-2012 sudah sampai ke kemuncaknya dengan debaran menghantui dua pasukan setempat, Manchester City dan Manchester United. Bagaimanapun, perlawanan terakhir akan menjadi penentu sebenar siapa bakal bergelar sang juara. Kita ikuti keputusan perlawanan Liga Inggris awal pagi tadi dan kedudukan terkini. Liverpool mempamerkan prestasi terbaiknya dalam pertemuannya ke atas Chelsea awal pagi tadi apabila berjaya menyumbat 4 gol sekaligus mencatat kemenangan bergaya 4-1 ke atas pasukan The Blues. Perlawanan penutup tirai musim Liga Perdana Inggeris bakal berlangsung pada Ahad ini yang akan menyaksikan pasukan mana yang akan bergelar juara. Dua klub Spanyol, Athletic Bilbao dan Atletico Madrid kini bersiap sedia untuk pertemuan kedua pasukan di pentas perlawanan akhir Europa League 2012. Perlawanan tersebut akan berlangsung di Stadium National Arena di Bandar Bukares, Romania awal pagi esok.
Athletic Bilbao mereka perlawanan akhir Europa League buat kali kedua dalam sejarah. Pada tahun 1977, mereka tewas di tangan Juventus ketika peraturan masih menggunakan format perlawanan timbal balik. Bilbao hanya tewas dengan kiraan gol di tempat lawan. Selepas tempoh 35 tahun itu, mereka kembali semula ke pentas akhir dan akan bertemu pasukan senegara Atletico Madrid. Bilbao yang dibimbing bekas jurulatih Argentina Marcelo Bielsa sebelum ini menyingkirkan beberapa klub ternama Eropah seperti Manchester United dari England, Schalke dari Jerman dan Sporting Lisbon dari Portugal sebelum mara ke perlawanan akhir. Dalam pertemuan Bilbao dan Atletico di saingan Liga musim ini, kedua pasukan masing-masing mencatatkan kemenangan sesama sendiri. Minggu lepas, jurulatih Bilbao telah merehatkan beberapa pemain utamanya ketika mencatat keputusan seri tanpa jaringan dengan Getafe. Manakala awal pagi esok, Bielsa akan menurunkan pemain tengahnya yang paling berpengaruh, Ander Herrera, untuk menjadi penggerak di bahagian tengah. Iker Muniain dan Fernando Llorente pula akan bergandingan semula di barisan serangan untuk merobek kubu lawan. Contestado también anteriormente que ambos equipos se conocen, que no va a haber sorpresas, que el Athletic... Intentar sobre todo poner pues el broche a un gran torneo y siempre siendo fieles a nuestra filosofía, a nuestro estilo de fútbol que nos ha llevado a estar aquí y que queremos mantener en esta final para... Sementara itu, pasukan Atletico Madrid bimbingan bekas pemain kebangsaan Argentina Marco Simeone pula juga sudah bersiap sedia sepenuhnya untuk berdepan Bilbao di perlawanan akhir awal pagi esok. Atletico Madrid menjulang gelaran juara Piala Eropah ini 2 musim yang lalu selepas menewaskan Fulham dari England. Laluan Atletico Madrid untuk melangkah ke perlawanan akhir ini tidaklah sesukar laluan Athletic Bilbao. Atletico Madrid hanya perlu menyingkirkan pasukan Besiktas dari Turki, Hannover dari Jerman dan Valencia dari Spanyol. Sejak berada di bawah bimbingan Diego Simeone yang bermula pada bulan Disember tahun lepas, prestasi Atletico Madrid terus menyerlah dan semakin baik. Manakala musim depan, mereka masih berpeluang untuk layak ke Liga Juara-Juara Eropah selepas berjaya menewaskan Malaga 2-1 di tempat sendiri minggu lepas. Tidak seperti jurulatih Bilbao yang merehatkan pemainnya di perlawanan domestik minggu lepas, Simeone pula terus menurunkan barisan terbaiknya walaupun dia sedar yang perlawanan akhir hanya beberapa hari saja lagi akan berlangsung. Bekas pemain kebangsaan Argentina itu akan terus menyandarkan harapannya ke atas bahu penyerang kebangsaan Colombia, Falcao, untuk mengemudi barisan serangan Atletico Madrid. Mereka berharap akan dapat mengulangi semula kejayaan yang mereka cipta di perlawanan akhir Europa League pada tahun 2010. Turut sibuk membuat persiapan menjelang perlawanan akhir Europa League itu ialah para pekerja binaan yang membina zon penyokong kedua pasukan yang akan bertanding. Tapak zon penyokong Athletic Bilbao dibina di hadapan Istana Parlimen berdekatan dengan bangunan-bangunan utama kerajaan Romania. Manakala zon penyokong Atletico Madrid pula dibina di kawasan dataran Revolusi. Perlawanan akhir Europa League awal pagi esok akan berlangsung di Stadium National Arena yang mampu menampung kapasiti lebih 55,000 tempat duduk. Terletak di timur bandar Bukares, stadium tersebut juga dilengkapi dengan atap pelindung mudah alih. Ratusan penyokong kedua buah pasukan terus memasuki negara itu tanpa henti dari Spanyol. Kawalan keselamatan di stadium juga akan terus dipertingkatkan dalam tempoh 24 jam sebelum perlawanan bermula. Bagi para penyokong yang tidak berjaya mendapatkan tiket perlawanan, mereka akan ditempatkan di 2 tapak zon penyokong yang sedang dalam pembinaan. Di zon berkenaan juga akan disediakan skrin TV gergasi di samping beberapa acara hiburan juga turut disediakan termasuk persembahan musikal. Proses penyiapan fasiliti di kawasan tersebut terus dipertingkatkan dan dijangka akan siap sepenuhnya hari ini. Di Asia pula semalam berlangsung beberapa perlawanan bola sepak Piala AFC di Indonesia. Pasukan Arena membenam Navy Bank Saigon 6-2, tetapi 2 perlawanan yang menjadi tumpuan semalam ialah pertemuan Kelantan dari Malaysia yang menentang Ayeyawadi United dari Myanmar dan pertemuan Home United dari Singapura yang menentang Chonburi FC dari Thailand.
Pasukan Home United berjersey merah yang beraksi di tempat sendiri terlebih dahulu dikejutkan oleh pasukan dari Thailand Chonburi FC dengan jaringan pertama People on Mo pada minit keempat selepas menyudahkan hantaran pemain veteran kebangsaan Thailand Tertsak Chaiman dengan tandukan kemas untuk mendahului 1-0. Peluang terbaik Home United untuk menyamakan kedudukan ialah menerusi ketua pasukan mereka Shi Jiai. Namun percubaan pemain kelahiran tanah besar China itu gagal menepati sasaran. Pada separuh masa kedua, pasukan pelawat menggandakan jaringan mereka di pertengahan separuh masa kedua. Sekali lagi hasil gerakan Tertsak Chaiman yang membuat hantaran kepada Nopanon Kaca Playok yang kemudiannya menewaskan penjaga gol Home United untuk kedudukan 2-0. Home United mendapatkan jurang 5 minit sebelum tamat permainan menerusi Indra Syahdan. Tetapi semuanya sudah terlambat apabila keputusan 1-2 itu kekal hingga tamat perlawanan. Sementara itu di Stadium Sultan Muhammad di Kota Baru, Kelantan pula, pasukan Kelantan menerima kunjungan pasukan IYD United dari Myanmar. Pada separuh masa pertama, permainan lebih banyak dikuasai oleh pasukan Kelantan yang sering membuat percubaan ke gawang pasukan IYD, namun tiada sebarang gol berjaya dicipta hingga tamat separuh masa pertama. Aksi separuh masa kedua sekali lagi menyaksikan Kelantan terus menguasai permainan dan akhirnya berjaya membolosi gawang pelawat menerusi pemain importnya Nuoha Oyekachi pada minit ke-47. Kelantan hampir menambah gol mereka menerusi percubaan Zerul Ishak, namun percubaannya hanya sekadar menggegar palang gol. 3 minit sebelum tamat permainan, pelawat hampir menyamakan kedudukan. Menerusi Min Min Tu, mujur saja palang menjadi penyelamat untuk keputusan perlawanan, kekal memihak kepada Kelantan dengan kemenangan tipis 1-0. Dari bola sepak kita beralih ke perkembangan kejohanan tenis Madrid Masters. Beberapa pemain pilihan kejohanan mara ke pusingan kedua selepas berjaya melepasi halangan awal. Beberapa kejutan juga berlaku dengan beberapa pemain pilihan turut tersingkir dari kejohanan itu. Kejutan pertama berlaku apabila pemain pilihan ke-15 kejohanan Feliciano Lopez dari Spanyol tersungkur di tangan pemain bukan pilihan Jurgen Melzer dari Austria. Melzer menang selepas bertarung 3 set dengan kiraan 3-6, tiebreak 7-6 dan 6-4. Juego segundo set, Melzer. Juego set partido, Melzer. Turut melakukan kejutan semalam ialah Philipp Kohlschreiber dari Jerman yang menewaskan pilihan ke-12, kejohanan Gael Monfils dari Perancis dengan keputusan tiebreak 7-6, 6 tiebreak 7 dan 6-3. Sementara itu, Milo Raonic dari Kanada pula menyingkirkan David Nalbandian dari Argentina dengan straight set 6-4, 6-4. Turut melangkah ke pusingan seterusnya ialah Fernando Verdasco dari Spanyol yang menewaskan Denis Istomin dari Uzbekistan dengan straight set tiebreak 7-5, 6-2. Dalam satu lagi perlawanan, pilihan ke-10 kejohanan Juan Martín del Potro dari Argentina menyingkirkan Florian Mayer dari Jerman dengan keputusan straight set 6-4, 6-2. Richard Gasquet dari Perancis yang diletakkan sebagai pilihan ke-14 pula membenam cabaran Thomas Bellosi dari Brazil dengan kiraan 4-6, 6-4 dan tiebreak 7-6. Pilihan ke-6 kejohanan Thomas Berdych dari Republik Czech pula menang mudah ke atas pemain Afrika Selatan Kevin Anderson dengan straight set 6-4, 6-3. Perlawanan tumpuan semalam ialah aksi pemain nombor 1 dunia Novak Djokovic dari Serbia. Pemain pilihan utama kejohanan itu bagaimanapun dipaksa bekerja keras ketika berdepan pemain bukan pilihan Daniel Gimino Treva dari Spanyol sebelum menang dengan kiraan 6-2, 2-6 dan 6-3.
Dengan paparan bahan sukan itu tadi, sampai di sini dulu pertemuan kita dalam siaran Fokus Sukan malam ini. Daripada kami, salam hormat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.